Andai bintang kan tak lagi berseri, janji kasih yang takkan terhianati. Andai habis nafasku yang terakhir, masih ku cinta karena ku pasti kau tiada pengganti. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Anda sekarang sedang menonton program Bual Konti bersama saya, Sahih Samsudin. Baik, setiap minggu kami bawakan kepada anda topik-topik yang sangat menarik untuk dibincangkan bersama tetamu kami. Dan pada malam ni kami bawakan kepada anda topik Meniti Sinar Kasih. Meniti Sinar Kasih. Setiap kanak-kanak diberi peluang pendidikan tanpa mengira diskriminasi, tanpa mengira latar belakang sama ada miskin, tanpa mengira status, tanpa mengira latar belakang kewarganegaraan. Jadi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah menubuhkan sebuah sekolah bimbingan jalinan kasih untuk membantu kanak-kanak ini. Tapi persoalannya, ke mana hala tuju mereka selepas ni? Adakah mereka dapat melanjutkan pengajian tinggi dan juga apakah kerjaya yang bakal mereka dapat bila mereka habis belajar nanti? Baik, bersama saya dua orang tetamu. Cikgu Encik Zamzuri Abdullah, Pengetua Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga tetamu kedua saya, Adik Anisha Ramadhani Atuni, Pelajar Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. Apa khabar adik? Khabar baik, Alhamdulillah. Baik cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan sedikit tentang Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ni. Okay, terima kasih atas jemputan Bual Konti kepada Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih untuk menjelaskanlah berkaitan dengan apakah sebenarnya Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ni. Sekolah ini sebenarnya ditubuhkan pada tahun 2013, iaitu 19 Ogos 2013, dan pada tahun ini adalah tahun yang ke-10 lah penubuhan Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ini. Ditubuhkan adalah untuk menyediakan akses pendidikan yang formal kepada kanak-kanak yang terpinggir dan di jalanan, dan juga memberi pendidikan yang bersesuaian dengan sosial kehidupan mereka, dan juga memberi ruang lah kepada mereka untuk peluang-peluang kerjaya pada masa depan ini. Untuk Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih sekarang ini, kalau kita lihat ada 16 orang guru termasuk saya sendiri, dan juga 6 anggota kumpulan sokongan yang terdiri daripada 2 pembantu murid, 1 pembantu operasi, dan 2 driver untuk bas dan juga kita punya coaster lah. Jadi setakat ini kita beroperasi di sekolah di Jalan Coki itu dengan bangunan baru lah, yang baru saja siap dalam diterima oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada 17 Julai 2023. Baru saja lagi. Maksudnya tahun ni pun dah tahun ke-10 Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih beroperasi. Baik cikgu. Baik, soalan ni mungkin adik Anisha boleh terangkan sedikit latar belakang adik, macam mana boleh memilih untuk masuk Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ni, dik? Saya dibesarkan di sekitar Cokit. Ibu bapa saya menyewa bilik hotel bajet. Pada malam itu, ibu bapa saya membawa saya ke satu tempat yang menyediakan bekalan makanan. Jadi ada salah satu pihak dari sekolah emergency menawarkan sesi sekolah secara percuma di SPJK. Tanpa ragu-ragu, ibu bapa saya ingin melihat saya dan adik-adik ingin bersekolah seperti pelajar di luar sana. Ibu saya mendaftarkan saya di sekolah SPJK pada tahun 2014 pada saya usia 8 tahun. Sampai sekarang adik dah tingkatan 5, betul? Ya, saya betul. Apa penguat semangat adik untuk teruskan belajar daripada Jajah 2 sampai Form 5 ni, dan juga apa subjek kegemaran adik? Yang saya gemari adalah subjek sejarah kerana ia memberi saya ingat kepada tanah air dan dapat saya tahu tentang sejarah negara kita dan asal-usul negara kita macam mana. Penontot-penontot yang belajar di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ni, macam mana? Saya kurang faham dengan siapa pelajar yang layak untuk masuk ke sekolah ni sebenarnya. Okey, pelajar-pelajar yang layak adalah pelajar yang dilahirkan di Malaysia. Dia dikira kategorikan warga negara Malaysia tetapi tanpa dokumen lah, dan salah satu ibu dan bapa dia mesti warga negara.
Contohnya kanak-kanak yang tanpa dokumen ini yang mungkin disebabkan oleh tanpa surat pernikahan daripada pihak-pihak tertentu yang tidak boleh menyebabkan anak-anaknya mendaftar lah. Kemudian kanak-kanak yang yatim piatu yang berada di pusat jagaan, rumah jagaan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan juga kanak-kanak yang menghadapi masalah sosial, yang mungkin ibu bapa yang terlibat dengan elemen-elemen dadah dan pelacuran ataupun gangsterism, dan juga murid-murid yang dikategorikan tercicir daripada aliran perdana walaupun dia adalah mempunyai dokumen, tetapi jika tidak bersekolah di SBJK, di Sekolah Bimbingan Jana Kasih itu, mereka tidak akan bersekolah lah disebabkan oleh kemiskinan mereka itu. Itulah ada kategori-kategori yang pelajar-pelajar yang boleh masuk di situlah. Adakah sistem pembelajaran sama seperti sekolah harian biasa ataupun lain? Ada modul khas untuk Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ni? Okey, untuk Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ni, modul dia adalah kurikulum kebangsaan yang dimodifikasikan supaya bersesuaian dengan tahap kemahiran mereka, dan dia sememangnya berbeza dengan sekolah harian biasa lah, yang di mana penumpuan yang diberikan oleh pihak sekolah adalah tentang kemahiran membaca, menulis dan mengira 3M, dan juga sebenarnya pembangunan kerohanian pada diri anak-anak itu perlu ditingkatkan, dan mata pelajaran yang basic seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains dan matematik dan juga pendidikan Islam itu diterapkanlah pada peringkat rendah, dan di peringkat menengah dia ada juga beberapa elemen yang melibatkan vocational seperti kursus jahitan dan juga kursus untuk masakan kepada pelajar-pelajar itu sendiri, dari segi aspek vocational lah, dan juga untuk kurikulum mereka misalnya tentang muzik dan juga tentang tarian juga diterapkan, ataupun di cikgunya ada kepakaran di sekolah tersebut lah untuk mengajar anak-anak ini tentang elemen-elemen kesenian tersebut lah. Dan juga di peringkat sampai di peringkat SPN, maknanya tingkatan 4 dan 5, penumpuan yang diberikan adalah kepada 6 subjek untuk mereka mengambil peperiksaan SPN lah, iaitu subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, pendidikan Islam, sains dan matematik. Dengan pencapaian yang baik di dalam SPN itu, mereka dapat menyambung pelajaran mereka di kolej tingkatan 6 lah. Selalunya kita kolej tingkatan 6 Pudu Jaya lah, di kawasan Pudu di Kuala Lumpur lah. Itu yang laluan mereka lah. Seterusnya mereka berjaya ke di tingkatan 6 nanti akan boleh juga memasuki pengajian tinggi lah. Tetapi kita pihak sekolah perlu jugalah dalam tempoh mereka berada di sekolah tersebut, pihak sekolah perlu berusaha untuk mendapatkan dokumen itu dengan berhubung dengan pihak pendaftaran, pihak kedutaan, dan juga melengkapkanlah dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak-pihak tertentu supaya mereka dapat diadakan dokumen mereka itu. Abang difahamkan adik minat untuk diketengahkan untuk bakat untuk menyanyi. Mungkin adik boleh kongsikan pengalaman adik bagaimana dapat menceburi bidang nyanyian kat dalam Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ni. Alhamdulillah, saya belajar dari umur saya usia 13 tahun dan saya menceburi sampai ke sekarang, dan saya mengamalkan menjoin kelas band Buskers, dan setiap tahun Alhamdulillah kami punya band dijemput oleh berbagai pihak untuk membuat persembahan. Oh, baik. Apa nama kumpulan adik? SBJK Buskers. SBJK Buskers, Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih Buskers. Baik. Cikgu, antara insentif ataupun bantuan yang diberikan kepada pelajar-pelajar Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ni macam mana? Terus direct di bawah bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan, yang di mana inilah sebenarnya sekolah yang berkonsepkan pendidikan secara percuma tu, di mana kerajaan menyediakan untuk pelajar-pelajar dan anak-anak SBJK ni untuk makanan mereka bermula daripada sarapan pagi, kemudian 10.30 untuk semasa rehat, kemudian makan tengah hari dalam pukul 12.30 akan makan tengah hari, kemudian akan dibawa balik makanan juga untuk sebelah petang lah. Jadi 4 kali makan di SBJK ni lah untuk pelajar-pelajar, dan mereka tidak perlu membawa dari segi
duitnya, mereka tak perlu bawa duit ke sekolah tersebut. Inilah contoh keprihatinan kerajaan Malaysia dan juga keprihatinan Kementerian Pendidikan Malaysia kita. Betul saya. Begitu juga dengan bangunan sekarang ini adalah bangunan baru dan dengan kemudahan-kemudahan yang juga baru pada anak-anak kita ni, dengan bengkel jahitan, bengkel masakan dan juga bilik muzik yang lebih kondusif untuk anak-anak kita meningkatkan kemahiran mereka. Dan kerajaan juga sedang dalam pembinaan asrama yang melibatkan 200 kapasiti pelajar, yang di mana kemungkinan sekarang ini kita menumpukan di kawasan Kuala Lumpur. Jadi dengan adanya asrama nanti, mungkinlah pelajar-pelajar yang di luar Kuala Lumpur, di sekitar Selangor dan juga di negeri-negeri lain yang boleh kita tempatkan lah di sekolah ini nanti, yang di mana mereka tu mengikuti syarat yang ditetapkan oleh pihak kementerian lah untuk menduduki di SBJK ni. Ada tak pelajar yang alumni yang telah berjaya di mana mereka dibawa balik ke Sekolah Bimbingan Jalan Kasih untuk memberikan motivasi ataupun memberikan nasihat kepada pelajar-pelajar yang sedia ada ni? Ada? Setakat ini selama hampir lebih kurang 10 tahun lah sekolah ini beroperasi. Pada tahun 2019 ada seorang pelajar untuk STPN yang telah sekarang ini berada di tahun akhir di UUM, yang sedang untuk meneruskan pengajian mereka lah, dan selalu berada di sekolah untuk memberikan motivasi kepada anak-anak di SBJK ni. Dan juga pada tahun ini ada dua pelajar kita, iaitu Puteri Aisyah dan juga Puteri Umirah, yang juga mendapat keputusan cemerlang di peringkat STPN, yang sekarang ni sedang menunggulah jawapan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia lah untuk menyambungkan pelajaran mereka di sana. Jadi masalah seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi, masalah dokumen, jadi pelajar bimbingan Jalan Kasih ini dapat melanjutkan pelajaran ke universiti awam. Masih boleh dapat menyambungkan pelajaran itu dengan bantuan Kementerian Pendidikan dan juga pengajian tinggi lah, untuk yang tanpa dokumen. Setakat ini Puteri Umirah kita tu dah dapat dokumen lah. Alhamdulillah. Dan satu lagi Puteri Aisyah, kita sedang berusaha untuk dapatkan dokumen, dan kita mengeluarkan surat jaminan lah kepada pihak UKM bahawa dalam tempoh 4 tahun dia belajar ni, kita akan cuba berusaha untuk dapatkan dokumen mereka. Kerana tanpa dokumen ini menyebabkan pada masa depan nanti akan lebih menyukarkan lah untuk bekerja dan juga melalui kehidupan seharian mereka lah, sebab mereka lagi tanpa dokumen bila berada di luar nanti. Jadi pihak sekolah juga perlu mengambil inisiatif untuk macam misi kemanusiaan lah, bagi mendapatkan dokumen mendapatkan dokumen kepada pelajar-pelajar SBJK yang berada di sekolah. Maknanya pihak SBJK juga bukan sekadar mengajar dan juga memberi pendidikan kepada anak-anak ni, tapi malah juga menolong, membantu untuk mendapatkan dokumen mereka. Ya, saya bukan saja untuk belajar di bilik kerja, maknanya perlu juga berusaha untuk pergi kepada jabatan-jabatan tentu, kedutaan, bagi memastikan mereka memperolehi dokumen tersebut. Masya Allah, besar betul tanggungjawab dan juga peranan Sekolah Bimbingan Jalan Kasih ni. Baik adik, sepanjang adik belajar di Sekolah Bimbingan Jalan Kasih ni, pernah tak adik rasa macam alah malas lah adik nak belajar, tak nak sambung belajar, adik rasa macam teruskan kehidupan kerja apa-apa yang boleh di area Chowkit dan Kampung Baru, mungkin rasa macam tak payahlah belajar, buat apa, dah susah sangat nak dapat dokumen ni. Macam mana adik? Macam mana komen adik? Saya selalu ambil masa macam setiap cuti saya ambil kerja sambilan untuk menolong ibu bapa saya. Bagus. Tapi bagi saya pendidikan ni perlulah untuk diri saya untuk meneruskan kehidupan saya akan datang. Tadi macam adik ada beritahu abang, kata adik minat dalam bidang nyanyian. Mungkin adik ingin teruskan dalam bidang nyanyian ataupun untuk sambung belajar lagi di peringkat yang lebih tinggi. Saya kalau boleh nak menyambung belajar, kalau keputusan result SPM saya dengan baik, saya ingin menyambung belajar dan saya ingin meneruskan dalam bidang vokasional. Baik, nampaknya kita akan berhenti berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.
kita demi perpaduan. Ayo kita memikul berat bersama untuk Malaysia. Malaysia di hati, dahulu dan kini. Baik, kita bertemu kembali dalam program Bual Konti dengan tajuk Meniti Sinar Kasih. Bersama saya dua orang tetamu yang cukup istimewa. Pengetua Guru Besar Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Encik Zamzuri Abdullah, dan juga bersama dengan adik Anisha. Baik, Cikgu, antara masalah-masalah yang dihadapi di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ni? Masalahnya yang paling pentingnya adalah sebenarnya untuk mereka datang ke sekolah. Maknanya kita nak meningkatkan sekarang ni lebih kurang dalam 80% lah kehadiran murid-murid ke sekolah. Jadi kita nak mencapai lebih kurang 95% lah untuk hadir ke sekolah. Kerana mereka ni ada berbagai masalah yang menyebabkan ketidakhadiran mereka. Selain daripada sakitnya, mungkin untuk hantar anak ke sekolah pun ada masalah dari segi aspek kenderaannya. Kalau jauh sedikit daripada kawasan tu, mungkin pasal ada yang berada di kawasan Gombak, yang di Selayang juga. Oh, ada juga. Saya ingatkan mula-mula di kawasan sekitar Coket dan Kampung Baru, bukanlah maksudnya. Ada juga di kawasan ni lah. Jadi yang paling penting adalah kadang-kadang ibu bapa mereka ni macam takut untuk menghantar anak ke sekolah. Kerana mungkin mereka dah berada di Malaysia melebihi tempoh yang tentu, pasport mereka dah ni. Jadi mereka takut mereka akan ditangkap oleh pihak polis. Itu menyebabkan kekangan yang dihadapi oleh pihak sekolah tersendirilah. Dan juga bila pelajar-pelajar ini tiada dokumen, jadi adalah beberapa masalah yang kita hadapi, seperti mereka untuk mendapat kemudahan kesihatan itu seperti sekolah harian biasa, yang juga sebenarnya telah pun saya bincangkan di peringkat bahagian sekolah harian untuk minta bantuan lah, supaya dengan bimbingan Jalinan Kasih ini kita akan dapat kemudahan yang percuma jugalah apabila dibawa kepada hospital-hospital di bawah kerajaan lah. Mereka dapat secara percuma lah. Kan seperti yang kita sedia maklum, kalau bagi sekolah harian biasa, Kementerian Kesihatan ada datang membuat lawatan ke sekolah-sekolah. Jadi bagaimana dengan sekolah bimbingan Jalinan Kasih? Adakah Kementerian Kesihatan ada bawa van bergerak untuk memeriksa kesihatan ataupun gigi pelajar-pelajar di sekolah? Setakat ni dalam tempoh yang sekarang ni masih belum ada lah yang pergi, tapi bila kita ada berbincangan dengan klinik sekitar itu dan kita dah cuba memahami pihak pengurusan di pihak hospital tu bahawa sekolah bimbingan Jalinan Kasih ini adalah sekolah kerajaan, yang di mana murid-muridnya tanpa dokumen. Dan alhamdulillah pada bulan September ini untuk proses pemeriksaan gigi itu dah mula untuk datang ke sekolah lah, untuk melihat aspek kesihatan mereka lah, bukan saja gigi tapi juga aspek-aspek kesihatan yang lain. Baik, ini satu perkembangan yang cukup bagus untuk pelajar-pelajar di sekolah bimbingan Jalinan Kasih, Cikgu. Dan isu yang seterusnya misalnya budak-budak pelajar-pelajar prasekolah yang di mana pada tempoh malamnya dia berada dengan mak bapak dia, maknanya dia tidur terlalu lewat lah. Kadang-kadang datang sekolah dalam keadaan yang tak mandi, dalam keadaan yang kebersihan tu. Jadi cikgu-cikgu dan pembantu murid kena memandikan mereka dulu lah, bersihkan mereka dulu. Jadi pengurusan kebersihan diri itu perlu juga dibuat oleh guru-guru di sekolah bimbingan Jalinan Kasih ni. Maksudnya di sekolah bimbingan Jalinan Kasih ni juga disediakan tempat ruang mandi, ruang solat. Dengan bangunan baru ni kita tandas yang baik, tempat mandi pun ada dia punya ni, dan kita bolehlah untuk membersihkan mereka lah sebelum masuk dalam bilik rejak untuk pengajaran dan pembelajaran mereka lah. Baik, mungkin adik Anisha boleh kongsikan pengalaman adik sepanjang belajar daripada sekolah rendah hingga sekolah menengah. Bagaimana perasaan adik dalam keadaan macam mana kelas bilik darjah, dari pakaian apa yang adik pakai ke sekolah? Di sekolah kami ini dia memakai pakaian bebas, tapi kalau boleh pakaian yang menutup aurat lah. Selama saya belajar di sekolah bimbingan Jalinan Kasih, alhamdulillah saya dapat pendidikan yang saya tak pernah dapat sebelum ni.
Jadi dari sekolah ini saya dapat tahu dari segi pelajaran. Dari sebelum ini saya tidak tahu tentang dari segi pelajaran. Alhamdulillah sekarang saya dapat tahu tentang pelajaran. Okey, baik. Daripada sekarang ni adik tingkatan 5. Jadi saya difahamkan oleh cikgu tingkatan 5 dan tingkatan 4 digabungkan. Ya, saya. Jadi betul. berapa banyak pelajar pada ketika ini dalam tingkatan 4 dan 5? Dalam berpuluh orang sajalah. Orang saja. Jadi untuk setiap mata pelajaran cikgu yang sama atau cikgu yang berbeza? Berbeza. Cikgu yang berbeza. Ikut mata pelajaran. Ikut mata pelajaran. Ya. Dan kita juga menjemput cikgu-cikgu daripada luar lah, untuk membantu bagi meningkatkan lagi lah kemahiran dalam mata pelajaran tersebut lah. Untuk yang mungkin guru-guru pakar di sekitar Kuala Lumpur ini, daerah Keramat khasnya. Jadi dalam setiap mata pelajaran tu seperti yang cikgu sebentar tadi cakap, mementingkan aspek 3M. Membaca, menulis dan mengira. Jadi daripada aspek masa adik baru masuk belajar tu, macam mana pemahaman adik? Masa tu adakah adik zero knowledge ataupun tak tahu apa, ataupun adik dah ada basic? Waktu saya masuk sekolah tu saya tidak tahu apa-apa langsung. Dari segi membaca, mengira, menulis semua saya tak tahu. Tapi di sekolah ini mengajar saya dari zero sampai saya dah boleh membaca dan menulis, semua mengira lah semua benda. Oh, hebat sekolah pengajaran kasih ni. Ini adalah contoh memang keprihatinan kerajaan Malaysia pada adik-adik di luar sana tu. Saya harap program ni dapat adik-adik di luar sana yang dengar permasalahan ni, dan saya difahamkan juga Kementerian Pendidikan ingin meluaskan ke Sabah dan Sarawak sekolah bimbingan jalinan kasih ni, betul? Ya, itu kalau tengok daripada pernyataan daripada YB Menteri lah, apabila dia membuat lawatan ke sekolah bimbingan jalinan kasih di Kuala Lumpur pada hari itu untuk perasmian bangunan baru, dia ada menyatakanlah untuk memperluaskan lagi, dan juga mungkin aspek sosial ekonomi yang berbeza, sosial masyarakat yang berbeza, dan ini bergantung kepada Kementerian Pendidikan lah, yang di mana kawasan yang paling sesuai lah untuk menubuhkan mungkin sekolah bimbingan jalinan kasih yang kedua di negeri lain, dan juga kita mungkin menjadi benchmark lah kepada penanda aras lah kepada negara yang di mana menangani masalah kecicirannya, dan juga meningkatkan lagi lah untuk memberi ruang kerjaya kepada anak-anak yang terpinggir ini, yang berada di jalanan ini, yang perlu kita bantu mereka. Dengan adanya dokumen ini nanti, kalau dengan bantuan sekolah dan juga bantuan kerajaan nanti, insya-Allah lah mereka akan boleh pergi jauh dan juga menyumbang kepada pembangunan negara pada masa depan, dan seterusnya sebenarnya mengubah hidup mereka lah, keluar daripada kepompong asal ini kepada yang lebih baik lah. Itu yang dengan pendidikan inilah yang mampu mengubah mereka. Yang paling pentingnya kita nak mengeluarkan mereka daripada kedudukan sekarang ini kepada yang lebih baik, dan di mana mereka mengetahuilah banyak dunia ini masih terlalu luas untuk mereka. Baik, faham. Adik, abang difahamkan ada adik-adik kandung juga bawah adik. Adakah Anisha membantu adik-adik dari segi pembelajaran, membantu mereka untuk kerja rumah dan sebagainya? Betul. Mungkin adik boleh kongsikan berapa orang adik Anisha yang ada di sekolah tu? Saya punya 5 orang adik. Setiap 5 orang adik memang pernah bersekolah di sekolah bimbingan jalinan kasih. Saya mengajar mereka ke sekolah, dan sekolah pun banyak membantu adik-beradik saya dari zero ke hero lah. Betul. Mungkin cikgu boleh kongsikan apa lagi yang boleh ditambah baik untuk sekolah bimbingan jalinan kasih ni? Okey, untuk bimbingan jalinan kasih ni penumpuan fokus yang perlu dititik beratkan tentang pembangunan kerohanian mereka yang perlu kita ni. Kemudian dari segi jasmani dan emosi mereka juga perlu kita tingkatkan, dan di kawasan sekolah bimbingan jalinan kasih sekarang ini dia tidak ada ruang untuk bersukan. Jadi selepas ini saya pun berasal daripada sekolah sukan, yang mereka juga perlu ditingkatkanlah psikomotor mereka, kemahiran mereka dalam sukan, dan juga boleh berhubung dengan sekolah sekitar untuk dibawa di luar untuk bermain macam bola sepak takraw, bola jaring untuk pelajar-pelajar wanita tu di luar kawasan di situlah. Jadi itu beberapa perkara yang perlu ditingkatkan dari segi aspek kemahiran mereka, dan juga mungkin kita akan ada jalinan dengan kolej vocational di sekitar kawasan Kuala Lumpur ini untuk ditempatkan mereka bagi mendapatkan
CJ, SKM tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 lah akhirnya. Dan juga beberapa NGO yang datang bersama dengan kita untuk membantulah, memberi kemahiran fotografi, mendapat CJ untuk video-video pendek. Melalui kemahiran MARA pun dah nak menerima pelajar-pelajar yang tanpa dokumen ini di bawah Sekolah Bimbingan Jalan Kasih ini. Jadi itu adalah perancangan. Dan juga dari segi akademik, kalau boleh saya nak tingkatkan lagi lah. Setakat ini Alhamdulillah kita dah mencapai 100% mendapat CJ lah di SPJK. Dan pada tahun ini ada 7 lagi calon untuk menduduki peringkat SPN. Dan saya harapkanlah selain daripada kita dapat CJ mereka, kita nak tingkatkan lagi setiap mata pelajaran itu paling-paling, ialah kalau paling-paling ini straight A lah. Tetapi kalau boleh antara C+ ke atas pun sudah antara cukup bagus lah pada kita lah. Yang di mana memberi ruang kepada mereka untuk belajar lebih jauh lah. Dan akhir sekali mereka dapat mengubah kehidupan masa depan mereka nanti, insyaAllah. Baik, terima kasih cikgu. Terima kasih. Banyak pahala cikgu dan juga tenaga pengajar yang menolong mendidik anak-anak bangsa kita. Jadi memang pendidikan memang satu aspek yang sangat penting. Baik, adik Anisha, mungkin adik ada sepatah dua kata sebelum kita mengakhiri program kita pada malam ni. Mungkin pesanan adik kepada adik-adik di luar sana yang sama perahu dengan adik ketika kepada di luar sana yang bernasib seperti saya, janganlah putus asa. Walaupun kita tiada punya dokumen, kita rakyat Malaysia, kita dilahirkan di sini. Jadi saya ingin luahkan, bantulah saya lahir di warga Malaysia, saya ada surat warga negara. Walaupun saya tiada dokumen, saya ingin menjadi rakyat Malaysia. Bantulah kami untuk mendapat dokumen yang sah. Saya anak Malaysia, bantulah saya. Baik, Bual Konti ingin merakamkan penghargaan kepada Pengetua Sekolah Bimbingan Jalan Kasih, Cikgu Zamzuri Abdullah, dan juga adik Anisha Ramadhani Atuni, pelajar Sekolah Bimbingan Jalan Kasih. Dan ingat, pendidikan ini adalah untuk semua dan tidak ada diskriminasi kepada mana-mana pelajar di negara kita untuk menyambung pelajaran. Jadi saya harapkan semoga semua pelajar-pelajar di luar sana sempena Hari Malaysia ni jangan lupa untuk terus pergi ke sekolah belajar. Kerana apa? Kerana pendidikan ni amat penting. Dan jangan lupa untuk saksikan Bual Konti di saluran berita RTM di MyTV. Dan juga anda boleh muat turun aplikasi RTM Mobile dan menonton kami di mana saja anda berada. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.